Pada awal pembentangan ini, saya akan menerangkan apakah maksud sebenar obesiti. Obesiti bermaksud kegemukan yang terdapatnya lemak yang berlebihan dalam badan seseorang. Untuk pengetahuan semua, Malaysia merupakan negara yang mempunyai kadar obesiti yang paling tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Pemakanan merupakan penyumbang utama dalam masalah obesiti ini kerana mereka yang mengamalkan pengambilan diet yang tidak seimbang serta kurangnya aktiviti fizikal. Tambahan pula, masalah obesiti ini terdedah kepada penyakit-penyakit kronik yang akan membahayakan nyawa kanak-kanak. Antara contoh penyakit kronik adalah masalah pernafasan seperti asma, masalah jantung, diabetes atau lebih dikenali sebagai kencing manis. Punca-punca obesiti dalam kalangan kanak-kanak antaranya ialah kanak-kanak tidak mempraktikkan amalan pemakanan yang seimbang. Pada zaman kini, banyak perindustrian syarikat yang mengeluarkan makanan segera. Hal ini demikian kerana ibu bapa mudah dan gembira membuat bekalan makanan anak-anak di rumah dan tidak membuang masa ataupun mengambil masa yang lama untuk masak. Hal ini mengakibatkan kanak-kanak sudah terbiasa dengan makanan yang dihidangkan oleh ibu bapa ataupun jaga. Seterusnya, punca masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah faktor persekitaran. Hal ini kerana faktor tersebut ialah penyebab utama untuk obesiti. Walaupun kita tahu faktor genetik juga memainkan peranan untuk obesiti dalam kalangan kanak-kanak kerana jika ibu bapa mempunyai badan yang bersaiz besar, ia juga mengakibatkan kanak-kanak berisiko. Oleh itu, kita perlu menempuh perhatian kepada faktor persekitaran untuk mencegah obesiti. Selain itu, ibu bapa kurang menjaga pemakanan anak-anak mereka. Hal ini kerana ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak mereka untuk makan makanan yang segera. Contohnya, apabila di pasar raya, kanak-kanak merayu kepada ibu bapa untuk makan makanan yang segera seperti pizza, KFC dan sebagainya. Oleh itu, ibu bapa juga perlulah mengambil berat dalam pemakanan anak-anak. Punca lain masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga tercetusnya ialah sikap kanak-kanak itu sendiri. Hal ini kerana kanak-kanak tiada pendirian dan mudah terpengaruh dengan iklan-iklan di TV. Mereka juga terlalu mengikut hawa nafsu untuk mencuba makanan-makanan yang baru. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengawasi anak-anak di rumah ataupun di luar rumah tentang pemakanan anak-anak supaya kesihatannya lebih terjamin. Baiklah, hari ini saya ingin menerangkan strategi untuk mengatasi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Baiklah, yang pertama ialah intermittent fasting ataupun IF. Perkara ini merujuk kepada puasa. Seperti kita tahu, kita sebagai orang Islam menyambut puasa pada setiap tahun, tetapi perkara ini perlu dijalankan semasa hari biasa ataupun bila-bila masa di mana kanak-kanak ini perlu diajar untuk berpuasa supaya mereka dapat menurunkan berat badan dengan baik. Dan tidak perlu perkara ini tidak perlu dipaksa kerana kanak-kanak boleh tertekan dengan perkara ini. Seterusnya kita pergi kepada strategi yang kedua, iaitu mengamalkan diet kalori. Ibu bapa perlu menitik beratkan perkara ini daripada anak-anak masih kecil kerana kita perlu seimbangkan kalori anak-anak kita seperti memberi buah-buahan yang baik untuk kesihatan, sayur-sayuran dan mengikut piramid makanan dengan secukupnya supaya kanak-kanak tidak akan terbantut ataupun mengalami kegemukan obesiti. Dan mereka mudah untuk menjalankan aktiviti seharian. Seterusnya kita pergi kepada diet Atkins. Antara diet yang paling popular beberapa tahun lepas, mungkin juga masih popular sehingga sekarang. Ramai juga yang berjaya menurunkan berat badan dengan mengamalkan cara ini. Diambil daripada nama penciptanya, Dr. Robert Atkins. Diet ini sangat popular bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Konsepnya mudah namun agak mencabar, terutamanya buat mereka yang baru ingin berjinak-jinak dengan diet. Jadi, perkara ini perlu diterapkan kepada kanak-kanak
supaya kanak-kanak dapat mengetahui tentang ini semenjak kecil, supaya mereka besar nanti mereka akan dapat tahu cara-cara untuk berdiet dengan baik dan mereka tidak akan tersalah mengamalkan cara diet harian. Dan yang terakhir, strategi bagi mengatasi masalah obesiti dalam kanak-kanak ialah mengamalkan diet suku-suku separuh. Perkara ini penting ya. Perkara ini perlu diamalkan oleh kanak-kanak. Ya, mereka boleh mengamalkan biarpun mereka masih kecil. Ibu bapa perlu memastikan kanak-kanak mendapat sedikit protein, karbohidrat, vitamin dan sebagainya bagi supaya mereka dapat menyeimbangkan permakanan mereka. Oleh itu, benarlah bahawa perkara-perkara yang telah saya terangkan sebentar tadi dapat menjadikan strategi untuk mengelakkan kanak-kanak daripada mengalami masalah obesiti. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Membuat keputusan dalam mengatasi obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Yang pertama, ibu bapa harus berbincang mengenai berat badan anak-anak. Contohnya, ibu bapa harus membuat jadual makanan ringan dan makanan sihat terhadap anak-anak. Selain itu, ibu bapa harus mengubah tabiat permakanan anak-anak seperti mengurangkan kalori dalam makanan anak-anak hari demi hari, minggu demi minggu. Ibu bapa harus meningkatkan aktiviti fizikal bersama anak-anak yang mempunyai masalah berat badan, seperti berjoging di taman, menari, dan senam aerobik. Seterusnya, ibu bapa juga harus memilih aktiviti fizikal yang anak-anak gemari. Contohnya, kalau anak suka menari, kita ajak dia menari. Kalau anak-anak suka berjoging, kita berjoging. Dan juga ibu bapa harus menahadkan makanan ringan dan segera kepada anak-anak obesiti. Contohnya, makanan ringan dan segera seminggu hanya 2 kali ataupun 1 kali sahaja boleh mengambil makanan ringan dan segera. Sebagai penutup perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memupuk amalan gaya sihat dalam kalangan kanak-kanak. Tindakan untuk mengatasi masalah berat badan kanak-kanak ialah dengan pelbagai usaha yang boleh dilakukan bagi mencegah masalah berat badan dalam kalangan kanak-kanak. Ingin saya tegaskan bahawa berat badan kanak-kanak memang mendatangkan banyak keburukan seperti terdedah daripada penyakit kronik, mengalami masalah psikologi dan membataskan pergerakan fizikal dan sosial. Masalah ini seharusnya diberi perhatian kerana golongan kanak-kanak merupakan nusa yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan negara. Pihak kerajaan perlu mencari punca berat badan dan mekanisme terbaik dalam memastikan setiap daripadanya rakyat mempunyai kesedaran berkaitan kesihatan dan seterusnya melahirkan generasi yang imun terhadap segala penyakit yang mampu dicegah. Kanak-kanak yang masih belum berfikir matang hanya terikut-ikut dengan gerak hati dan perasaan dalaman. Sekiranya kehendak mereka tidak dipenuhi, mereka akan menunjuk perasaan dan menangis atau menjerit. Mereka juga tidak mengenal erti kesihatan dan hanya mengambil makanan yang mereka berasa sedap atau mengembirakan mereka. Oleh itu, sebagai ibu bapa, perlulah bertanggungjawab terhadap masa hadapan anak-anak yang menjadi tonggak kepimpinan negara di masa hadapan.
Mereka berperanan mendidik anak-anak dan menyatakan tidak pada masa yang betul. Anak-anak harus mengetahui tentang kandungan makanan segar dan makanan ringan. Hal ini juga dapat memastikan bahawa negara kita mengurangkan peratusan kanak-kanak yang mengalami berat badan dan membentuk kanak-kanak yang sihat.